Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada negaramerdeka.com, siasatan rasuah membabitkan promosi keluarga Malaysia ketika langkah Dubai hangat diperkatakan. Siasatan telah memulakan, SPRM telah memulakan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Menurut beberapa sumber, satu pasukan dihantar ke pejabat Perdana Menteri hari ini untuk mencari dan merampas dokumen yang dipercayai dapat membantu siasatan yang memfokuskan projek-projek tertentu ketika Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri. Memetik Malaysia Kini, seorang sumber berjawatan tinggi mendakwa terdapat dakwaan rasuah dalam kontrak berkaitan kegiatan promosi keluarga Malaysia yang diperkenalkan Ismail Sabri Yaakob pada Ogos tahun 2021. Salah seorang yang disiasat adalah bekas Perdana Menteri era keluarga Malaysia, Ismail Sabri, kata sumber itu yang ada pengetahuan berkenaan kes itu. Siasatan berkaitan dakwaan rasuah dalam penganugerahan kontrak untuk papan iklan keluarga Malaysia dan bahan kempen yang lain, katanya lagi. Pasukan penyiasat masih dalam proses mengenal pasti jumlah sebenar yang terlibat, namun sumber mendakwa kontrak tersebut dipercayai bernilai lebih 300 juta ringgit. Malaysia Kini telah menghubungi Ismail Sabri Yaakob untuk mendapatkan respon berkenaan perkara itu. Selain ahli parlimen Berak itu, beberapa bekas pegawainya turut disiasat, termasuk seorang pembantu Ismail yang dilantik secara politik ke jawatan kanan di pejabat Perdana Menteri pada masa itu. SPRM dijangka memanggil Ismail Sabri Yaakob dan beberapa bekas pegawainya tak lama lagi. Kami rancang untuk panggil mereka secepat mungkin untuk rakam keterangan. Dia, yaitu Ismail Sabri Yaakob, sedang menunaikan umrah, jadi akan dipanggil selepas pulang ke Malaysia, kata seorang sumber. Siasatan dibuat di bawah Akta SPRM 2009. Ketika dihubungi, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan Suruhanjaya itu sedang menyiasat seorang bekas Perdana Menteri dan beberapa bekas pegawai atas dakwaan rasuah, namun enggan mengulasnya dengan lebih lanjut. Semalam, laporan utusan Malaysia menyatakan SPRM dijangka memanggil seorang bekas pemimpin tinggi kerajaan dan seorang bekas setiausaha sulit untuk soal siasat pada minggu ini. Sumber yang dipetik laporan itu mendakwa dua individu itu disiasat atas dakwaan menyelewengkan jutaan ringgit dana kerajaan. Saudara-saudara sekalian, inilah isu yang mengejutkan kita dan pastinya ditunggu-tunggu pendedahannya demi pendedahannya setiap hari. Rupa-rupanya siasatan rasuah babitkan promosi keluarga Malaysia ketika langkah Dubai hangat diperkatakan berlaku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini paling lucu. Rupa-rupanya ada pegawai, ada menteri, ada ahli parlimen daripada Perikatan Nasional yang dilaporkan kononnya sudah tempah baju hitam Melayu kerana terlalu yakin untuk mengangkat sumpah di dalam parlimen ataupun menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong untuk angkat sumpah menjadi kerajaan. Sehingga kan perkara ini membuatkan kita tergelak, ketawa, terbahak-bahak. Manakan tidak? Belum lagi ada apa-apa berlaku, mereka sudah bersedia membeli, menempah baju Melayu warna hitam semata-mata untuk memakainya kerana dijangka mereka memikirkan, mereka berniat sangat dan sudah yakin kononnya akan angkat sumpah. Rupa-rupanya ini ceritanya. Ini ada satu cerita yang amat lucu menurut Sabudin.com dan sangat menggelikan hati di sebalik gembar-gembur yang sengaja dihebohkan. Kononnya akan berlaku pertukaran kerajaan tidak lama lagi. Saya yang diceritakan mengenainya, kata Sabudin, bukan saya turut terbahak-bahak. Bahkan bila kemudian teringat semula cerita itu, saya tidak mampu mengelak daripada ketawa lagi. Manakan tidak ketawa? Bayangkan,
Tengah menulis ini pun saya sebenarnya dalam keadaan sukar menahan diri daripada terus ketawa, kata beliau. Jangankan tulis, saya yang baca pun ketawa terbahak-bahak. Tak boleh tahan kerana mereka terus berangan dan macam mabuk kepayang pula. Kena sudah tahu tak boleh, tetap juga membolehkan perkara yang tak boleh. Kisahnya ialah mengenai gelagat pegawai dan orang kanan seorang pemimpin yang namanya disebut-sebut antara bakal menjadi Perdana Menteri jika pertukaran kerajaan berjaya dilakukan. Mereka ini dikatakan sudah menempa baju Melayu hitam sebagai persediaan untuk mengiringi bos mereka ke Istana Negara bagi mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Wah, begitu yakinnya mereka. Ini satu positif, tetapi memalukan. Walaupun masih tidak pasti sama ada majlis angkat sumpah itu benar-benar menjadi kenyataan atau kekal sebagai khayalan, alasan yang diberi ialah supaya tidak susah di saat-saat akhir nanti. Lagipun untuk ke Istana Negara mestilah dengan baju Melayu hitam yang baru ditempa, kata mereka. Alasan lain yang diberi kenapa menempah baju baru ialah kerana baju Melayu hitam mereka yang sedia ada sudah agak sendat sikit. Di waktu yang sama, pegawai berkenan juga difahamkan turut sudah menyediakan draft ucapan untuk bos mereka, memberi ucapan sulung ke seluruh negara melalui siaran langsung televisyen selepas saja selesai mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri itu nanti. Kononnya draft ucapan itu perlu disediakan sekarang sebagai persediaan awal serta untuk memperlihatkan bos mereka ternampak benar-benar bersedia untuk menerajui negara ini. Kelakar dan sangat kelakar. Soalnya, bila majlis angkat sumpah itu akan berlaku? Sudah cukup jumlahkah untuk menukar kerajaan? Silap-silap baju Melayu hitam itu akhirnya akan dipakai ketika Hari Raya Aidilfitri tak lama lagi. Mari ketawa lagi. Kata Sabudin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya ini yang berlaku kepada Sanusi. Sanusi sebenarnya lupa, buat-buat lupa atau tak tahu langsung bahawa 8 lagi pemimpin bersatu akan sokong Perdana Menteri ke-10, yaitu Anwar Ibrahim. Ini yang Sanusi perlu tahu. Dia lupa 8 lagi pemimpin bersatu akan sokong Perdana Menteri ke-10. Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor perlu melupakan hasrat dan impian untuk menubuhkan kerajaan segera. Demikian nasihat Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Seri Dr. Muhammad Puad Zarkasi terhadap Menteri Besar Kedah itu. Hal itu menurut Muhammad Puad kerana kira-kira 8 lagi ahli Parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan dalam sidang Parlimen bulan Februari ini. Katanya, perkara tersebut telah didedahkan oleh ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal kemarin. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz mendedahkan 7 hingga 8 lagi ahli Parlimen Bersatu akan menyokong Anwar Ibrahim di sidang Parlimen Februari nanti. Dakwaan Syed Abu Hussein diyakini benar. Sebelum itu, semasa bertemu kawan-kawan rapatnya, beliau maklum akan umum sokong Anwar di hari terakhir penggulungan Belanjawan 2024. Katanya menerusi hantaran di Facebook hari ini. Kemarin, Syed Abu Hussein Hafiz mendakwa sekurang-kurangnya 8 ahli Parlimen Pembangkang akan menyatakan sokongan kepada Anwar selaku Perdana Menteri. Beliau berkata ahli Parlimen terbabit dijangka mengisytiharkan sokongan berkenan pada sidang Parlimen akan datang. Sebelum ini, Syed Abu Hussein menjadi wakil rakyat Pembangkang kelima
menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri selepas Zahari Kecik Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Guam Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, serta Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan. Melihat kepada kenyataan Syed Abu Hussein Hafiz, Muhammad Puad berkata, beliau yakin bahawa dakwaan itu bukan rekaan. Cerita 7 hingga 8 ahli parlimen bersatu akan ikut jejak 5 yang lain diyakini bukan rekaan. 7 nama yang beliau sebut di majlis tertutup itu memang munasabah, kata Muhammad Puad. Elok Sanusi lupakan hasrat untuk tubuh kerajaan mi segera. Ikut saja cakap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, iaitu PAS sanggup tunggu hingga pilihan raya umum ke-16, kata beliau lagi. Sanusi lupa bahawa 8 lagi pemimpin bersatu akan sokong Perdana Menteri ke-10 yaitu Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.